Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan memberikan tunjuk ajar ataupun jalan kira macam mana untuk menghitung jawapan A, B, C, D, E, F. Okey. Mula kita pergi ke jawab soalan A, iaitu 2/4/7 tolak 1/2/7. Okey, seperti mana tambah pecahan, tolak pecahan boleh dibuat sekiranya penyebutnya adalah sama. Okey, 7 dan 7. Jadi penyebutnya sama. Penyebut untuk pecahan pertama 7, penyebut untuk pecahan kedua pun 7. Jadi pecahan ini boleh ditolak. Okey, kita tolak ya. Okey, 4 tolak 2 sama dengan 2/7. Okey, penyebutnya adalah sama. 2, okey, nombor bulat ini adalah 2 dan 1. 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi jawapannya adalah 1/2/7. Okey, jawapannya adalah 1/2/7. Okey, kita pergi ke soalan kedua, soalan B. Okey, 3 tolak 2 7/9. Okey, 3 tolak 2 7/9. Okey, kelas ini ialah nombor bulat. Okey, 3 boleh tolak 2 tapi pecahan. Okey, 2 7/9. Okey, 7/9. Berapa nak tolak 7/9? Okey, dia mestilah pecahan tolak pecahan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, cikgu ada terangkan pada minggu lepas ialah kita ambil satu daripada 3 ini untuk dijadikan pecahan. Okey, kita tengok 3. Apa yang dimasukkan dengan 3? Okey, kita ada 3 bulat. Okey, 3 kalau kita boleh taksirkan sebagai kek. Kita ada 3 biji kek. Okey, setiap kek ini akan dipecahkan kepada 3 bahagian. Okey, kepada 3 bahagian. Okey, setiap bahagian ni kita lorek. Kenapa? Okey, sebab kalau kita lorek satu bahagian jadi 1/3. Lorek 2 bahagian akan jadi 2/3. Lorek 3 bahagian dia akan jadi 3/3. 3/3 bersamaan dengan 1. Pengangka dan penyebut mempunyai nilai nombor angka yang sama. Okey, jawapannya adalah 1. Okey, apa sama kita lorek? Okey, kita pun lorek. Okey, kita ada 1, 2, 3. Jadi kita ada 3 biji kek macam inilah. Okey, kalau kita nak pecahkan dia menjadi pecahan, okey, kita ambil 1 biji kek ini, okey, kita jadikan pecahan. Okey, macam mana? 3/3. Nampak? 1, 2. Okey, dia akan jadi 2 dan satu lagi kita jadikan pecahan, iaitu 3/3. Okey, ini adalah gambaran awal untuk cikgu beritahu kamu macam mana kita nak tukarkan nombor bulat kepada nombor pecahan atau nombor bercampur. Okey. Okey, kita berbalik kepada soalan kita tadi. Okey, tengok 3. Okey, 3 kita pecahkan kepada 2. Okey, 3 kita pinjam 1, tinggal lagi 2 dan 1 tadi kita jadikan pecahan. Macam tadi 3/3. Tu adalah contoh. Okey, sekarang ni kita nak jadikan pecahan. Kita tengok penyebut di sebelah. Penyebut ni adalah 9. Jadi kita akan buat 9/9. Kenapa kita buat 9/9? Sebab 9/9 adalah bersamaan dengan 1. Okey, bersamaan dengan 1. Jadi nilainya tetap sama. 2 dengan 1 menjadi 3. Okey, jadi kenapa kita buat 9? Sebab kita tengok penyebut di nombor bercampur sebelahnya. Okey, sebelahnya adalah 9, jadi buat 9. Kenapa? Sebab tengok kita jadikan 2 9/9 tolak dengan 2 7/9. Nampak tak? Penyebutnya adalah sama. Bila penyebutnya adalah sama, kita boleh tolak terus. Okey, jadi 9 tolak 7 sama dengan 2.
per 9. Okey, nampak penyebutnya tak berubah. 2 nombor bulat dengan nombor bulat, 2 tolak 2 sama dengan sifar. Jadi jawapan dia adalah 2 per 9. Okey, cikgu akan tunjuk juga cara. Okey. Okey, 3 tolak 2 9 per 7. Cikgu nak jadikan, cikgu pinjam 1 untuk jadikan pecahan. 3 kali pinjam 1 jadi 2. Dan yang 1 tadi dia akan jadi pecahan 3 per 3. Nampak cikgu buat 3 per 3. Sebab 3 per 3 pun bersamaan dengan 1. Jadi kita cuba kita buat 2 3 per 3 tolak 2 9 per 7. Sorry, 7 per 9. Maaf, cikgu ada tersilap sikit. Okey, 2 7 per 9. Okey, sekarang kita tak boleh tolak terus. Kenapa? Sebab penyebutnya tak sama. Okey, jadi kita ambil 9 per 9. Kenapa tadi? Sebab penyebutnya tak sama. Jadi kita terus, pengangka ni terus boleh tolak. Okey, yang sini macam mana? Yang sini kita kena samakan penyebut. 3 dalam sifar 3 ada tak 9? Ada. 3 darab 3. Kalau bawah darab 3, atas pun darab 3. Okey, dia akan jadi 2. 3 darab 3 menjadi 9. 3 darab 3 pun menjadi 9. Tolak 2 7 per 9. Nampak tak? Sekarang ni, okey, ayat matematik ni sama dengan ayat matematik sini. Okey, nampak? Okey, sama. Jadi untuk menyenangkan kita kena samakan penyebut. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, minggu lepas, 3 per 3 sama dengan 1. 9 per 9 sama dengan 1. 4 per 4 sama dengan 1. Di mana pengangka dan penyebut adalah mempunyai angka yang sama. Jadi nilainya adalah 1. Jadi untuk menyenangkan kita kena tengok penyebut di sebelah. Kalau sebelah ni 9, kita buat 9. Kenapa? Terus boleh tolak. Tak perlu lagi kita nak samakan penyebut. Okey? Faham? Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan seterusnya adalah 6 5 per 8 tolak 3 per 8 tolak 2 1 per 8. Okey. Okey, nampak tak? Penyebutnya adalah sama. Jadi kita boleh tolak terus. Okey. 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey, 5 tolak 3 sama dengan 2. 2 tolak 1 sama dengan 1 per 8. Okey. Tengok nombor bulat hanya ada 2 saja, 6 dan 2. Jadi 6 tolak 2 adalah 4. Jawapan untuk nombor 3 adalah 4 1 per 8. Okey. Untuk soalan seterusnya, 5, soalan D, 5 per 6 tolak 3 per 8. Okey, macam mana caranya? Okey, di sini kita tengok penyebutnya adalah tak sama, 6 dan 8. Okey, macam mana cara kita nak buat? Kita tengok dulu dalam sifar 6 ada tak 8? Tak ada. Jadi kita cari gandaan sepunya untuk sifar 6 dan sifar 8. Kita cuba buat sifar 6 dan sifar 8. Kita buat sifar 6 12 18 24 30. Okey, sifar 8 pula 8 16 24. Nampak? Okey. Gandaan sepunya terkecil untuk sifar 6 dan sifar 8 adalah 24. Okey. 24. Jadi kita tengok sifar 6 nak jadi 24, dia darab 1 2 3 4. Okey, 6 darab 4. Kalau bawah darab 4, atas pun mesti darab dengan 4. Okey, 8 nak jadi 24, darab apa? 1 2 3. Jadi 8 darab 3. Kalau bawah darab 3, atas mesti darab 3. Okey, kenapa kita berdarab dengan berlainan? Ini darab 4, yang sebelah sini darab 3. Sebab hasil jawapannya, hasil darabnya ialah 24, mempunyai nilai yang sama. Okey.
Tengok ya, 5 per 6. 5 darab 4 sama dengan 20. 6 darab 4 sama dengan 24. Okey, tengok sini pula. Okey, tolak. 3 darab 3 9. 8 darab 3 24. Okey, nampak tak sekarang penyebutnya adalah sama. Penyebutnya adalah sama. Penyebutnya adalah sama. Jadi kita dah boleh tolak. 20 tolak 9. Jawapannya adalah 11 per 24. Okey. Sekarang kita beralih pula ke soalan E. Soalan E. Okey, tengok. 4 1 per 4 tolak 6 per 7 tolak 1. Okey, tolak 1. Okey, macam mana cara nak buat? Sama saja, kita mesti samakan penyebut. Dalam sifir 4 tak ada 7. Jadi dia 1 darab 4 4, 2 dapat 8, tak ada 7. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh cari gandaan gandaan sepunya terkecil untuk sifir 4 dan juga sifir 7. Okay, 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16. Okey, 5 4 20. Okey, sebelah sini pula terbuat 7 14 21 28. Tak ada lagi, ni dah kita cari lagi. Okey, 4 20. Okey, 4 darab 6 24. Okey, 4 darab 7 28. Okey, ada. Jadi 4 nak jadi 28 darab berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 4 darab dengan 7. Atas pun mesti darab dengan 7. 7 darab berapa? 1 2 3 4. Darab 4. Jadi bawah darab 4, atas pun darab 4. Okey, satu ni nombor bulat. Tak perlu kita samakan penyebut. Jadi kita tengok, kita salin balik. 4 1 darab 7 7. 4 darab 7 28. Tolak 6 darab 4 24. Okey, 7 tolak darab 4. Oh sorry, 6 darab 4 24 7 darab 4 28. Okey, sekarang ni penyebutnya adalah sama. Okey, penyebutnya adalah sama. Jadi sekarang ni 7 tolak 24 tak boleh. 7 tolak 24 tak boleh. Jadi macam mana? Okey, nombor pecahan ni boleh dipinjam dengan 4. Pinjam dengan 4. Macam mana caranya? Okey, macam juga soalan nombor 3 tadi. Okey, cuma 3 ni nombor bulat saja. Okey, yang ni dah nombor bercampur. Macam mana caranya? Okey, cikgu pindahkan ke sebelah sini ya. Okey, 4 7 per 28. Okey, 4 kita pinjam 1, tinggalnya 3. 1 tadi kita jadikan pecahan. Kita tengok penyebut sebelahnya. Penyebut ialah 28. 28. Jadi macam mana caranya? Okey, jadi kita terus buat pecahannya 28 per 28. Okey, apabila dah jadi pecahan, barulah kita boleh pinjamkan kepada 7 2 per 8. Kita tak boleh pinjamkan terus. Contohnya, okey, contoh 4 7 per 28 kita pinjam jadi 3, kita tambah 1 kat sini. Tak boleh, sebab 1 tu adalah nombor bulat. Yang kita pinjamkan tu ialah nombor pecahan. Jadi tak boleh. Jadi caranya ialah kita jadikan dia dulu pecahan. Contoh 4 kita pinjam 1. 4 kita pinjam 1 jadinya 3. Okey, 3. 1 tadi kita jadikan pecahan. Okey, pecahan. Macam mana? Tengok penyebut di sebelah. Kalau sebelah 28, kita akan buat 28 per 28. Kenapa? Sebab 28 per 28 bersamaan dengan 1. Cikgu dah terangkan sebelum ini, pengangka dan penyebut kalau mempunyai angka yang sama, nombor yang sama, nilainya tetap 1. 100 per 100.
tetap nilainya adalah 1. Okey. Sekarang ni 28 tambah 7. Kita kira terus menjadi congak pun boleh. Okey, 28 tambah 7 sama dengan 35. Jadi kita pun dah tahu. Okey, kita dah bagi pinjam. Jadi dia akan jadi 3. Okey, 4 tadi kita pilih 1 jadi 3. Okey, yang 1 tadi jadikan pecahan, pinjam kepada 7/28, dia akan jadi 3/5 per 28 tolak 24/28. Sekarang ni 35 lebih besar daripada 24. Jadi boleh tolak. Okey. 35 tolak 24. 35 tolak 24 dia menjadi berapa? 11/28. Okey. Ini nombor bulat 3. Nombor 48 tak ada nombor dan ada satu. Jadi 3 tolak 1 menjadi 2. Jadi jawapannya adalah 2 11/28. Jawapannya adalah 2 11/28. Seterusnya ialah soalan F. Okey, macam mana? 9 3/5 tolak 5 tolak 1 tolak 1/2. Okey. 5 tolak 1 tolak 1/2. Okey. Kita tahu apabila 3 nombor bulat berada di depan, kita kena tukarkan nombor bulat ini menjadi nombor bercampur. Macam mana? Pinjam 1 menjadi 2. 1 tadi kita jadikan pecahan. Tengok penyebut di sebelah akan jadi 29/9. Okey. Bila nombor bulat berada di belakang, kita tak perlu jadikan dia nombor bercampur sebab nombor bulat terus boleh tolak dengan nombor bulat. Okey. Kenapa? Sebab pecahan dia sifar. Jadi apa-apa tolak dengan sifar akan jadi dirinya sendiri. Tetapi sifar tak boleh tolak dengan nombor yang lebih besar daripadanya. Ni contoh sifar dia tak ada pecahan. Jadi sifar pecahan dia. Sifar tolak 7 tak boleh. Jadi kita jadikan nombor bercampur. Okey, sama juga kat sini. Tengok 5. Okey, sebelum itu kita jadikan dia samakan dulu penyebut. Kenapa? Untuk senangkan kita tukarkan 5 ini menjadi nombor bercampur. Okey, mula jadikan penyebut. 5 dengan 2. Okey, masing-masing ada 10. Okey, 5 darab 2, atas pun darab 2. 2 darab 5, atas pun darab 5. Okey, dia akan jadi 9 6/10 tolak 5 tolak 1 5/10. Okey, jadi kita jadikan 5 ini sebagai nombor bercampur. Macam mana? Pinjam 1 dia akan menjadi 4. 1 tadi kita jadikan nombor bercampur, dia akan jadi 10/10. Okey, jadi jawapan ayat matematiknya adalah 9 6/10 tolak 4 10/10 tolak 1 5/10. Okey. Sekarang 6 tolak 10 tak boleh. Okey, ingatlah kita apa yang kita belajar di soalan E. Kalau tak boleh kita buat macam mana? Kita jadikan 9 ini kita pinjam 1. 9 ini kita pinjam 1. Okey, dia menjadilah 8. Okey, 1 tadi kita jadikan pecahan berdasarkan penyebut 10. Jadi 8 10/10. Okey, kita salin balik dia punya pecahan baru. Okey, 10 tadi kita dah boleh bagi pinjam kepada 6. Dia akan jadi 8 10 tambah 6 16/10 tolak 4 10/10 tolak 1 5/10. Okey, 16 tolak 10 tinggalnya 6. 6 tolak 5 tinggalnya 1/10. Okey, 8 tolak 4 tinggalnya 4. 4 tolak 1 bakinya 3. Jawapannya adalah 3 1/10. Okey. Okey, cikgu ni adalah cara kita pinjam daripada nombor bulat. Cikgu ada satu cara lagi, iaitu kita jadikan semua sebagai pecahan tak wajar, di mana cikgu pernah mengajar pada 3 minggu lepas macam mana kita nak tukarkan pecahan
nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, dan seterusnya kita tukar balik daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, cikgu ambil contoh. Okey, soalan ni lah senang. Okey, 9 3/5 tolak 5 tolak 1 1/2. Okey, jadikan nombor bercampur. Okey, sebelum tu awak terus. Okey, 9 darab 5 sama dengan 45. Tambah 3 jadi 48/5. Betul? Okey. Tolak 5 tolak 1 darab 2 2, 2 tambah 1 3/2. Okey, darab 2, ini darab 2, ini darab 5, ini pun darab 5. Kenapa? Sebab kita nak samakan penyebut. Okey, jadi 48 darab 2 kita akan dapat 96/10 tolak 5 tolak 15/10. Okey, 15/10. Jadi kita tolaklah. Sebelum tu kita jadikan 5 ini nombor bercampur, iaitu 4 10/10. Okey, jadi 96/10 tolak 4. Okey, 4 10/10 pun kita tukarkan menjadi nombor bercampur. 4 darab 10 10, 10 tambah 40, 40 tambah 10 jadi 50. Jadinya 50. Okey, 50/10 tolak lagi 15/10. Okey, jadinya 96 tolak 50 dia akan jadi 46. 46 tolak 5 akan menjadi, okey, 31/10. 31/10. Okey, 31/10 ini adalah pecahan tak wajar. Jadi jawapannya mesti dalam nombor bercampur. Okey, macam mana cikgu ajar untuk jadikan nombor bercampur? Okey, cikgu dah ajar minggu lepas dan minggu sebelum ni. Okey, tak apa, cikgu tunjuk lagi. 31/10. Macam mana? Kita ada dua cara. Bahagi atas, bagi bawah. 31 bahagi 10. Okey, 3 darab 10 sama dengan 30. Bakinya 1. Okey, 3 ialah nombor bulat. Okey, 3 adalah nombor bulat. 3. Okey, 1 ada dan baki ni akan menjadi pengangka dan penyebutnya adalah 10, tak berubah. Okey, jawapannya adalah sama. Ataupun seperti yang cikgu cakap, kita tengok ini 10. Okey, 31/10. Kita tengok penyebutnya 10, jadi 10/10 tambah 10/10 tambah 10/10. 10 20 30. Dia nak 31. Bakinya ialah 1/10. Okey, ini adalah 1 2 3. 1/10. Nampak? Okey, soalan kedua. Selesaikan. Kurangkan 1/2 daripada 3/78. Okey, kurangkan 1/2 daripada 3/78. Okey, contoh mudah. Kurangkan 1 daripada 3. Kurangkan 1 daripada 3. Daripada 3 ni kita kurangkan 1. Nampak? 3 tolak 1 jadi 2. Okey, begitu juga ini. Kurangkan 1/2 daripada 3/78. Jadi 3/7/8. 3/7/8 tolak, kenapa tak boleh? Tolak 1/2. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah samakan penyebut. Sifir 2, dalam sifir 2 ada 8. Okey, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8. Jadi darab 4. Bawah darab 4, atas pun darab 4. Okey, 3/7/8 tak berubah. Yang ni berubah sebab kita ada darab 1 4/8. Okey, sekarang ni penyebut dah sama, jadi boleh tolak. Okey, 7 tolak 4 sama dengan 3/8. 3 tolak 1 sama dengan 2. Jawapan ialah 2 3/8. Jawapannya adalah 2 3/8. Okey, berapakah beza 2 3/10 dengan 1 1/6? Okey, beza ialah selisih. Jadi kita tolak. Beza pun kena tolak. Kita tengok 2 lagi besar daripada 1/6, jadi 2 di hadapan.
2, 3 per 10 tolak 1, 1 per 6. Okey, kita cari apa? Cari gandaan sepunya terkecil untuk sifir 10 dan 6. Okey, 6, 12. Okey, ingat 10, sifir 10 mesti dia ada sifar di belakang. Kita cari kat sifir 6 ada tak sifar di belakang? 2, 16, 18, 24, 30. Okey, cuba cari sifir 10, 20, 30. Okey, ada sama. 10 di darat dengan 3, 1, 2, 3. Atas pun darat 3. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6 darat 5 dapat 30. Okey, darat 5. Jadi salin balik. Okey, dia akan jadi 2, 9 per 30 tolak. Okey, tolak ialah 1 ni 5 per 30. Jawapan dia adalah 9 tolak 5 sama dengan 4 per 30. 2 tolak 1 sama dengan 1. Jawapannya ialah 1, 4 per 30. Okey, 1, 4 per 30. Okey, 4 per 30 ini adalah 4 dan 30 adalah nombor genap. Jadi boleh permudahkan. Okey, paling tidak kalau kita tahu nombor genap boleh dipermudahkan sifir 2. Jadi kita tengok dalam sifir 2. 1, 2, 2, 2, 4. Jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Sifir, okey, sifir 2 pula untuk 30. Okey, 1, 2, 2, 2, 2, 4. Kita tahu kan 10, 2, 20. Okey, 10 darab 2 sama dengan 20. Okey, kita terus lompat ke 10. Kenapa? Sebab ini 30 lebih daripada 20. Jadi 11, 2, 22. Okey, 12, 2, 24. 13, 2, 36. Kalau 26, sorry. 14, 2, 28. 15, 2, 30. Jadi 15 darab dengan 2 sama dengan 30. Jawapannya adalah 1, 2 per 15. Jawapannya adalah 1, 2 per 15. Okey, untuk soalan C. Soalan C ialah tolakkan 2, 3 per 5 dan 1, 1 per 3 daripada 10, 1 per 4. Daripada 10, 1 per 4 bermaksud 10, 1 per 4 tolak 2, 3 per 5 dan 1, 1 per 3. Okey, macam mana ayat matematiknya ialah 10, 1 per 4 tolak 2, 3 per 5 dan tolak 1, 1 per 3. Okey, untuk soalan macam ini, sebab 3 tak boleh jadi 5, 4 boleh jadi 5, maksudnya dia penyebut yang besar. Jadi kita tolak 2 dahulu. Okey, tolak 2 dahulu. 10, 1 per 4 tolak 2, 3 per 5. Okey. Okey, kita samakan penyebut. Okey, 4 dengan 5 iaitu kita darat silang. 4 darat dengan 5, atas pun darat dengan 5. 5 darat dengan 4, atas pun darat 4. Okey, kita tengok 10, 1 per 4. Okey, 10, 1 darat 5, 5 per 20 tolak 2. Okey, 12 per 20 tolak dengan 1, 1 per 3. Okey, ni 20 sama 20, maksudnya mempunyai penyebut yang sama. Okey, jadi 5 tolak 2 tak boleh. Jadi kita pinjamkan 9, 20 per 20. Okey, kita tengok penyebut di sebelah 20, jadi 20 per 20. Kemudian 20 per 20 boleh pinjamkan kepada 5 per 20. Menjadi 9, 20 tambah 5, 25 per 20 tolak 2, 12 per 20 tolak 1, 1 per 3. Okey, 25 tolak 12. Okey, 25 tolak 12 dia akan jadi 13 per 20. 9 tolak 2 sama dengan 7. Okey, tolak 1, 1 per 3. Maksudnya kita dah selesaikan. Okey,
pecahan yang pertama, kemudian kita tolak lagi pecahan yang ketiga. Okey. 7 13 per 20 tolak 1 per 3. Okey. Jadi kita darab silang. Kalau tak nak cari gandaan sempurna terkecil, kita boleh darab silang. Semana 20 darab dengan 3, 3 darab dengan 20. Okey. 7 33 menjadi 39 per 60 tolak 1 dah 2, 3 dah 20 jadi 60. Okey, kita mempunyai penyebut yang sama. Sekarang kita boleh tolak 39 tolak 2 menjadi 37 per 60. 7 tolak 1 6. Okey, jawapan ialah 6. 37 per 60.